السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih lagi membuka peluang kepada kita hamba-Nya yang penuh dengan kelemahan, dosa dan juga noda, untuk masih lagi diberi peluang mendekatkan diri kepadanya, mengiktiraf Allah sebagai satu-satu Tuhannya, dan semoga kita diberi taufik serta hidayah oleh Allah untuk terus istiqamah di atas kebaikan, dalam melakukan hal-hal kebaikan. Dan salah satu daripada hal yang paling baik ialah menuntut ilmu untuk memahamkan kita tentang syariat-syariat agama Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita akan sambung siri pengajian kita dalam menelaah kitab Al-Adabul Mufrad karangan Amirul Mukminin fil Hadis Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kita merujuk kepada syarahan salah satu kitab karangan untuk mensyarah Al-Adabul Mufrad, iaitu Rashul Barad, tulisan ataupun hasil usaha Dr. Muhammad Luqman As-Salafi. Kita sambung insya-Allah pada hari ini perbincangan kita pada hadis yang ke-36 dalam bab yang baru. Minggu lepas kita berhenti pada bab, ataupun 2 minggu lalu kita berhenti pada bab yang ke-18, bab ardil islami ala al-ummil an-nasraniyah, bab menyampaikan Islam kepada ibu yang bukan Islam. Ini dalam hadis yang contoh yang mengisahkan tentang Abu Hurairah yang berusaha mengislamkan ibunya, yang akhir sekali alhamdulillah ibunya dibuka pintu hidayah untuk menerima Islam sewaktu hayatnya beliau Abu Hurairah. Pada hari ini kita sambung bab yang ke-19 daripada kitab Rashul Barad ini, syarhi Al-Adab Al-Mufrad, babu birril walidain ba'da mautihima, bab melakukan kebaikan ataupun berlaku baik kepada kedua ibu bapa walau setelah mereka meninggal dunia. Dalam bab ini ada 1, 2, 3, 4, 5 hadis. Ada 5 hadis yang mana kesemuanya hadis sahih, kecuali satu hasan, kecuali satu lagi dhaif. Hadis yang pertama ni, hadis yang ke-35, hadis dhaif, yang mana hadisnya lebih kurang, hadis dhaif yang ke-35 ini yang lebih kurang matanya bagaimanakah untuk kita melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa setelah mereka meninggal. Maka Rasulullah memberi panduan mengikut hadis ini.
empat cara itu: doa kepada mereka dengan kebaikan, istighfar kepada mereka, dan mengotakan janji-janji yang telah mereka tinggalkan semasa hayat mereka, memuliakan kawan-kawan ataupun sahabat handai mereka berdua, dan menyambung silaturahmi setelah peninggalan mereka. Kita pergi kepada hadis yang ke-36 terus. Hadis hasanul isnad. Hadis yang bermula dengan haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Abu Bakar an Asim an Abi Salih an Abi Hurairah qala, ini athar dari Abi Hurairah, qala turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu fayaqul ay rabb ay shay'in hadhihi fayuqal waladuka istaghfara laka. Abu Hurairah menceritakan bahawa diangkat mayit, mayat itu si mati setelah meninggalnya dia, setelah beralihnya alamnya daripada alam hidup di dunia kepada alam barzakh, beberapa darajatuhu. Fayaqulu ay rabb ay shay'in hadhihi, maka si mati itu bertanya, daripada mana datangnya hasil aku dinaikkan darjat ini? Maka dikatakan kepadanya, waladuka istaghfara laka, sesungguhnya anakmu telah memohon ampun untukmu. Begitulah athar yang ke-36 ini. Kita pergi secara ringkas, secara pantas kepada fiqhul hadis. Ada 3 fiqhul hadis untuk hadis yang ke-36 ini. Yang pertama, fadlu al-istighfar al-walad fi haqqi walidayhi, kelebihan memohon ampun seorang anak itu untuk kedua-dua ibu bapanya. Yang kedua, al-istighfaru sababun li raf'id darajat. Istighfar itu memohon keampunan adalah sebab kepada naiknya darjat seseorang, terutama setelah dia meninggal dunia. Fiqhul hadis yang ketiga, istijabatu du'ai al-waladus salihi li abawaihi, diterimanya, dijawabnya, didengarnya doa anak yang salih yang mendoakan kebaikan daripada keampunan dan segala kebaikan yang lain untuk kedua ibu bapanya, dengan syarat anak itu salih, diterima doa tersebut. Beberapa hadis yang bakal kita lalui di dalam bab melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa ini setelah mereka meninggal, dia saling melengkapi antara satu sama lain, untuk menerangkan bab ini secara lebih terperinci. Begitulah sifat wahyu, begitulah sifat hadis sunnah nabawiyah ini. Bahkan begitu jugalah sifat wahyu secara keseluruhannya, ia saling melengkapi antara satu sama lain. Sebab itu apabila kita ingin memahami syariatullah, kita ingin memahami syariat Allah, pensyariatan, hikmahnya serta ketepatan tentang hukum-hukumnya, ahkamnya, maka perlulah kita mengimplementasikan satu kita kata implementation yang dikatakan jam'ul adillah, mengumpul segala jenis dalil baik dari Al-Quran maupun dari sunnah, dan juga rujukan ataupun sumber-sumber syariah-syariah yang muktabar yang lain. Kita pergi ke hadis yang seterusnya, hadis yang ke-37 dalam bab yang sama. Haddatsana Musa, hadis yang sahih al-isnad. Haddatsana Musa qala haddatsana Salam ibn Abi Muthi' an Ghalib qala qala Muhammad ibn Sirin kunna 'inda Abi Hurairah laylatan faqala Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi wa liman istaghfara lahuma
قال لمحمد فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. Muhammad ibn Sirin, antara tokoh tabi'in dalam bidang hadis, beliau menceritakan pada satu malam, lailatan, mereka bersama dengan Abu Hurairah. Maka mereka mendengar Abu Hurairah berkata, faqala Allahumma ighfir li Abi Hurairah, ya Allah, ampunkanlah dosa Abu Hurairah, wa li ummi, dan ibuku, ini ibu Abi Hurairah, wa liman istaghfara lahuma, dan kepada ampunilah siapa sahaja yang mendoakan keduanya. Maka Muhammad ibn Sirin berkata, kemudian fanahnu nastaghfiru lahuma, lalu kami mendoakan mereka berdua, ini Abu Hurairah dan ibunya, hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah, semoga kami juga termasuk dalam doa Abu Hurairah. Kita kembali kepada doa Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, ya Allah, doakan, ampunilah Abu Hurairah, ampunilah ibunya, ampunilah juga kedua sesiapa sahaja yang mendoakan keampunan untuk Abu Hurairah dan juga ibunya. Maka mereka inginkan didoakan istighfar juga kepada mereka. Mereka mendoakan kepada Abu Hurairah dan ibunya. Kita pergi kepada fiqhul hadis, satu saja fiqhul hadis yang ke-37 ini. Ihtimamus sahabati wat tabi'ina bi su'alil maghfirati li anfusihim waladaihim wa liwalidayhim wa lil mustaghfirina lahuma. Ihtimamnya sahabat menitik berat, begitu sahabat dan tabi'in menitik beratkan hal ataupun perihal memohon keampunan kepada diri mereka sendiri dan juga kepada kedua ibu bapa mereka dan juga kepada sesiapa sahaja dari kalangan muslimin yang mendoakan keampunan untuk mereka berdua. Ini untuk mereka dan juga untuk ibu bapa mereka. Ini boleh dilihat daripada apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah dan Ibn Sirin. Baik, kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Hadis sahih yang juga terdapat dalam Sahih Muslim, Kitabul Wasiyah. Hadis yang ke-38 ini hadis yang berbunyi, haddatsana Abu Rabi' qala haddatsana Ismail bin Ibn Ja'far qala akhbarana al-Ala an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-'abd inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sendiri. Katanya sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berkata, apabila matinya seseorang hamba itu, idza mata al-'abdu inqata 'anhu 'amaluhu illa min thalath, maka terputuslah daripada memberi manfaat kepada hamba yang telah meninggal itu kecuali tiga hal, tiga perkara. Apa tiga hal itu? Hadis ni hadis yang sangat-sangat masyhur, yang sering kita dengar baik daripada corong radio maupun daripada televisyen, yang bahkan saya yakin ramai di kalangan penonton-penonton Musahaf.com menghafal hadis ini, insya-Allah. Tiga, kita esok-esok ataupun sekarang lah, bukan esok-esok, kita berusaha untuk pastikan ketiga-tiga hal ini ada sebelum kita meninggal, agar ketiga-tiga perkara inilah yang menjadi penerus kepada kebaikan yang bakal kita terus nikmati untuk memenuhkan dan memperbanyakkan
amal kebaikan kita ataupun memberatkan mizan al-hasanat kita, timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla kelak. Maka apa tiga hal ini? Yang pertama, sadaqatun jariyah. Sadaqatun jariyah, sedekah yang jariyah, yang terus berjalan, yang tidak putus-putus walaupun kita dah terputus nyawa daripada badan kita. Ilmun yuntafa'u bih, ataupun ilmu yang dimanfaatkan oleh manusia dengan ilmu tersebut. Kita ajar, insan dapat manfaat daripada, anak murid kita dapat manfaat, dia boleh ajar kepada anak muridnya ataupun orang lain, dapat manfaat demi manfaat tanpa putus, dan ia memberi kebaikan yang tidak terputus kepada kita, insya-Allah. Dan juga waladin salihin yad'u lahu, walad yang salih, anak yang salih yang mendoakan kebaikan untuk kedua ibu bapanya. Apa jua bentuk kebaikan? Yad'u lahu ini membawa makna mendoakan kebaikan, bukan yad'u alaih, bukan mendoakan keburukan dan kecelakaan serta kebinasaan kepada kedua ibu bapa mereka. Walad salih, anak-anak yang salih, dia akan pasti mendoakan kebaikan untuk kedua ibu bapa mereka. Apa juga bentuk kebaikan? Baik dari istighfar, diperluaskan kubur, dielakkan daripada siksa azab kubur dan juga api neraka, digolongkan dari kalangan salihin, syuhada, nabiyyin. Itu antara kebaikan-kebaikan yang kita, para anak, jika ada anak-anak yang telah meninggal ibu bapanya, maka jadilah anak yang salih untuk mendoakan kebaikan kepada kedua ibu bapa antum semua. Kita pergi kepada syarhul kalimat, penerangan kalimat yang terkandung dalam hadis yang ke-38 ini. Amaluhu, rujuk kepada inqata anhu amalu, maksud amalu ay thawabu amalihi, yakni pahala amalan yang dilakukan. Maksudnya apabila matinya anak Adam ataupun apabila matinya seorang hamba, maka terputuslah pahala daripada amalnya, kecuali tiga hal yang kita telah sebutkan daripada hadis yang kita bincang sebentar tadi. Sadaqatun jariyah, syarhul kalimatnya, kal awqaf, seperti mana wakaf. Okey, orang wakaf tanah, wakaf harta dan sebagainya. Maka wakaf itu adalah sifatnya berterusan, kekal, selagi mana ia tidak rosak, ditelan bumi ke, timpa apa jenis musibah dan kecelakaannya, maka selagi mana harta yang diwakafkan itu kekal, dimanfaatkan generasi ke generasi, maka selagi itulah manfaat itu menerbitkan dan menghasilkan pahala kepada si mati. Seterusnya, au ilmun au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, maksudnya kat ta'limi wat tasnif. Contoh ilmu yang dimanfaatkan sama ada dari segi pengajaran, para guru, tak kira lah dia cikgu tadika ke, tok long, nek long yang mengajar anak-anak, mengajar Quran dengan muqaddam ke, guru yang mengajar anak-anak dengan iqra ke, taski ke, tadika ke, tabika ke, whatever lah, taman asuhan kanak-kanak Islam ke, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah integrasi, sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan agama, college, institusi pengajian tinggi, universiti, di peringkat degree, bachelor degree ke, master degree ke, PhD punya level ke, profesor punya level ke, apa saja profesionnya yang melibatkan dia mengajarkan sesuatu ilmu kepada seseorang, maka itulah ilmu yang disebutkan at-ta'lim, itu pengajaran. Okay. Mungkin ada orang yang dia sempat mengajar dari segi secara langsung ke, secara live macam ni dalam kelas ke, tepi jalan ke, tak kira lah di mana tempat, yang mana adanya di sana suasana pengajaran dan pembelajaran,
maka ada di sana guru dan juga anak murid, walaupun tidak didaftarkan secara rasmi. Ni guru bergaji, ini anak murid yang kena bayar fees atau yuran kepada gurunya. As long as adanya di sana bi'ah ataupun suasana pembelajaran, maka di sana pasti wujud guru dan anak murid. Maka itu ta'lim. Ada pun mungkin orang yang ada ilmu tapi dia tak sempat mengajar, ataupun dia tidak ada kemampuan, dia tidak ada kemahiran, kepetahan untuk bercakap. Dia mungkin jenis stage fright punya orang. Dia tak boleh duduk depan kamera, dia gugup, dia hilang kawalan, dia hilang kontrol, berpeluh tangan, meleleh keringat ke dahi. Dia tak boleh duduk depan orang ramai, tak kira budak kecil ke orang tua ke, dia memang fail bab tu. Tapi dia ada kelebihan dari segi menulis. Dia menulis dalam majalah, dia menulis buku kecil, dia menulis kitab besar berjilid-jilid, daripada sekecil-kecil tulisan hingga sebesar-besar tulisan. Maka apabila tulisan-tulisan ini dimanfaatkan, baik tulisan yang dicetak di atas kertas yang nyata, ataupun yang dimayakan ataupun di-e-bookkan, di-online-kan, sebagaimana ia bentuk tulisan yang disedut manfaatnya oleh ummah, oleh manusia setelah peninggalannya, maka pahala akan terhasil daripada manfaat tersebut terus kepada orang yang menulis, walaupun orang itu telah meninggal dunia. Seterusnya syarhul kalimat, dan seterusnya waladin salihin quyida bis salih, diikatkan di dalam tersebut bukan awaladin yad'ulah. Hadis menyebut secara spesifik as-salih, waladin salihin. Hadis tidak menyebut sekadar general awaladin yad'ulah, ataupun anak-anak yang mendoakannya kebaikan kepada kedua ibu bapa. Disebutkan quyida bis salih, diikatkan, dikaitkan, disyaratkan dengan kesalehan anak tersebut, li'anna al-ajra la yahsul min ghairihi, kerana pahala tidak akan terhasil melainkan dengan jalan kesalehan tersebut. Anak yang talih, yang tidak taat kepada Allah, yang mengingkari perintah Rasulnya, dia tidak anak yang saleh, dan doanya tidak akan memberi apa-apa kesan kebaikan kepada ibu bapa. Sebab anak saleh ini adalah hasil daripada effort, atau kita kata keringat, jerih perih, kesusahan yang telah dibelanjakan dari sudut wang ringgit, daripada peluh, daripada sakit, jerih perih kedua bapa untuk membesarkan anak sehingga dididik dan dibesarkan menjadi anak yang saleh. Maka dia mendapat saham daripada kesalehan anaknya. Dia meninggal, anaknya mendoakannya, ya Allah, ampunilah kedua ibu bapaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku, tetapkanlah ganjaran mereka bersama dengan ganjaran para syuhada, para salihin, para anbiya, dan tamatkanlah kesudahan mereka dalam syurga al-firdaus al-a'la. Anak yang saleh saja yang mampu mendoakan doa sedemikian. Anak yang tidak taat kepada Allah dan Rasul, dia bukan setakat tidak diterima doanya, maka dia pun mungkin tidak terfikir untuk mendoakan hal yang sedemikian, kerana ibunya tak pernah mendidiknya mendoa, ataupun tidak pernah mendoakan dia menjadi anak saleh. Ibunya pun sendiri tak pernah mengajarkan dia agar menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka sudah pasti anak yang saleh datang, terbit, terhasil daripada baka-baka yang saleh dan salihah. Ini kedua ibu bapanya yang saleh dan salih. Fiqhul hadis, kefahaman hadis yang ke-38 ini ada agak banyak, ada 7. Yang pertama, fihi dalilun li'adami inqita'i thawabi lil'a'mali as-salihati.
siapa ada kitab yang sama macam saya ni, mungkin ada salah ejaan lil a'malis sahalati dalam kitab ni. Wallahu taala alam, mungkin cetakan ana ni yang tersalah. Siapa yang ada kitab Arab lah boleh betulkan. Di sana dalam hadis ini terdapatnya dalil li'adami inqita'i thawabi lil amal salih. Dalil tidak terputusnya pahala ataupun ganjaran untuk amal-amal yang salih. Itu fiqhul hadis yang pertama. Kefahaman berkaitan dengan hadis. Kefahaman yang kedua yang dapat kita cerap dan manfaatkan daripada hadis yang kita baca tadi, al-hathu 'ala at-tazawwudi bil a'mal as-salihati lil akhirati. Anjuran untuk menambah, memperbanyakkan, mempertingkatkan amal-amal salih untuk menemui akhirat. Maka hadis ini sebenarnya salah satu bentuk motivasi, salah satu bentuk hath dan tasji' kepada umat Islam agar memperbanyakkan sedekah jariah, memperbanyakkan ilmu, mengajar, belajar untuk mengajar. Set dalam minda kita bila datang ke majlis ilmu, aku bukan setakat nak jadi muta'allim, tapi aku juga nak jadi muallim. Walaupun muallim yang kita panggil saghir, yang kecil, yang kecil-kecilan, bukan di kalangan kibar. Yang penting muallim. Okay. Jangan hadkan diri kita, aku nak jadi muta'allim sampai bila-bila. Sebab apa? Ia juga adalah hasil ataupun menjadi muallim ini juga adalah satu bentuk kita memenuhi tuntutan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baginda menyebut balighu anni walau ayah, sampaikan tentangku, ini tentang agama Islam yang aku sampaikan kepada kalian walaupun tentang satu ayat. Kena sampaikan benda-benda yang simple, yang mana yang tidak terlibat dalam isu tersebut pertikaian yang besar di kalangan ulama, maka kita boleh sampaikan. Contoh dalam hadis yang kita belajar ni, hadis yang simple. Habis belajar malam ni dalam apa ni, Smart TV ilmusalaf.com ni, kan, terus boleh sampaikan. Benda simple, tak payah nak hafal sampai cair dulu hadis ini, terus boleh sampaikan kepada sahabat atau sanak saudara, forward through WhatsApp, kan, buat hashtag ke apa ni, 3 amalan yang tidak terputus, kan, hashtag. So itu satu bentuk ilmu yang boleh menjadi manfaat untuk kita. Walaupun kita bukan graduate pengajian Islam, kita bukan seorang ustaz yang menghafal puluhan hadis, yang mengingat ratusan ayat Quran, tapi inilah keadilan agama Islam. Ilmu yang bermanfaat, bukan hafazan yang kuat. Hafazan yang kuat, kita meninggal, ia tak ada dah. Dia akan terus memberi faedah kepada kita semasa hayat kita. Hafazan yang kuat campur dengan kita amal pun kuat. Hafazan kuat tapi kita tak amal apa yang kita hafaz pun tak ada faedah juga. Kerana Al-Quran dan Sunnah ini turunnya untuk diamalkan, dipraktikkan, diimplementasikan, bukan untuk dihafaz semata-mata. Namun kita tak nafikan orang yang menghafaz Al-Quran dan hadis adalah di kalangan orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka kena motivate. Hadis ini sepatutnya memotivasi diri kita untuk terus memperbanyak sedekah jariah, mewakafkan harta kita, menginfak ke jalan Allah, bukan infak ke jalan maksiatullah, tapi menginfak ke jalan Allah. Dan ilmu, memperbanyakkan menuntut ilmu dan mengajarkan kepada orang, dan juga memberi satu motivasi kepada para ibu bapa yang ada anak untuk mendidik dan membesarkan anak mereka, mentarbiah mereka dengan pentarbihan yang terbaik agar mereka membesar menjadi insan yang salih dan salihah. Dan insya-Allah apabila kita meninggal kelak, merekalah yang akan menjadi salah satu amalan-amalan kita yang tidak akan terputus pahala yang akan sampai kepada kita walaupun kita telah meninggalkan dunia ini.
Yang ketiga, al-haddu ala waqfi amali yastamiru naf'uha mithlu bina'il masajidi wal madarisi wa hafril abari fakulluha sadaqatun jariyatun. Begitu juga anjuran untuk mewakafkan sejenis amalan-amalan ataupun apa jua bentuk amalan yang istimrar, yastamiru naf'uha, yang berterusan dia punya manfaatnya, kebaikannya untuk manusia walaupun kita telah meninggal. Contohnya bina'ul masajid wal madaris wa hafril aba. Contohnya membangunkan masjid-masjid. Tak kira masjid ke, surau ke, musalla ke, tempat salat ke, yang mana ia bersifat makanulis sujud, tempat untuk bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Selagi mana tempat itu adanya insan bersujud kepada Tuhannya, maka tidak berhenti pahala yang kita dapat hasil daripada harta yang kita wakafkan untuk bangunkan tempat sujud itu. Ini masjid ke, musalla ke, surau dan sebagainya. Madaris, begitu juga sekolah-sekolah yang kita infakkan untuk membangunkan generasi akan datang. Apatah lagi kita tahu sekolah itu sekolah yang menitik beratkan tentang pendidikan Islam, bukan semata-mata pendidikan akademik harian semata-mata, bahkan menitik beratkan dengan sangat tinggi, nilainya sangat tinggi untuk memberi kefahaman ilmu kepada generasi-generasi akan datang tentang agama yang benar. Maka kita infakkan walaupun sedikit, insya-Allah akan kembali kepada kita setimpal dengan apa yang telah kita korbankan daripada harta kita semasa kita masih hidup. Hafrul aba, kalau zaman-zaman dulu antara yang memberi manfaat kepada manusia antaranya ialah telaga. Telaga, itulah sumber air minuman, sumber untuk mandi, sumber untuk membasuh dan bermacam-macam yang memasak dan sebagainya. Maka insan yang berusaha untuk menggali membuat atau membina atau menggali telaga, lalu telaga itu diambil manfaatnya oleh subhanallah segelintir umat manusia yang tinggal berdekatan dengan telaga tersebut. Selagi mana bukan setakat dia telah meninggal. Infak ni sebenarnya bukan setakat ia meninggal baru dia dapat manfaat, tak. Dia hidup dan dapat manfaat yang berterusan. Dia meninggal masih lagi continuously dia dapat saham daripada sedekah jariah ni. Bina masjid, bina surau, bina sekolah. Apa ni? Kita nak umpamakan apa dengan contoh gali telaga ni? Menyediakan benda-benda yang memudahkan manusia. Tak semestinya apa yang dicontohkan dalam kitab ini. Apa saja bentuk yang memberi kemudahan kepada insan, yang mana insan boleh mendapatkan manfaat untuk memudahkan urusan harian dia. Apa contoh? Infak untuk jalan raya. Kampung sebelum ada jalan raya tu kan menyusahkan menghadkan pergerakan orang kampung. Macam kena naik motocross scrambler kan, nak pergi keluar pun tak boleh pakai kancil, memang kantoi lah kan. Kalau Kapcai EX5 pun memang tak boleh lalu. Nak pergi keluar masuk mesti pakai sama ada 4 wheel ataupun motor yang jenis lompat-lompat kan. Maka tak kira lah, tak payah tunggu kerajaan memang kerja dia dah. Kita orang yang kaya kan, infak kan, buat jalan, permudahkan orang kampung untuk keluar masuk. Maka selagi mana orang kampung mendapat manfaat daripada jalan yang kita bina dengan duit kita itu, ia akan terus berkekalan. Kita hidup, kita dapat manfaat dari segi pahala. Kita meninggal pun ia akan manfaat. Jangan hadkan kepada bina masjid saja, jangan hadkan kepada bina surau, sekolah agama saja. Tak, apa saja memberi manfaat kepada memudahkan kehidupan insan, tak kira lah insan tu muslim atau kafir, maka ia akan mendapat manfaat kepada kita
walaupun setelah kita meninggal dunia. Fakulluha sadaqatun jariyah. Semua itu adalah sedekah jariah. Yang keempat, bayanu fadilatil ilmi wal hathu 'ala al-istikthari minhu wat targhibu fi tawrithihi bit ta'limi wat tasnifi wal idah. Menerangkan, dalam hadis ini diterangkan tentang kelebihan ilmu. Dalam banyak-banyak hal, tiga hal ni adalah benda yang semua ada kelebihan. Sedekah jariah. Kita nak dapat duit ni susah ke mudah? Susah. Nak mendapat harta ni bukan benda yang mudah, kecuali dengan jalan yang haram, curi, rasuah, menipu, merompak. Itu memang mudah. Tapi harta yang ingin kita dapatkan menjadi satu perbendaharaan harta kita yang halal, sudah pasti ia menempuh liku-liku yang amat menyusahkan. Begitu juga ilmu. Kita nak dapat ilmu mudah ke tak? Antum semua penonton ISDC ni, masyarakat ni nak lawan, termasuklah saya sendiri sebagai muallim pada malam ini, nak lawan nafsu. Tak larat jalan jam semua, telefon pihak IGC nak pergi ke, nak cancel ke, kan? Kita melawan, kita selalu ada pertemuan antara keinginan dan ketidakinginan. Itu juga antum nak stay on laptop ke, kan, notebook ke, iPad ke, iPhone ke, tak kira lah, Samsung ke, semuanya melawan dengan nafsu kita. Susah lah, lain tak apa clear ke, kan, ada rancangan lebih baik ke, tengok YouTube lain lebih, live streaming lain lebih bagus ke. Maka untuk mendapatkan ilmu itu kita lah mudah dah tu nak dapat ilmu zaman sekarang, kan? Ustaz ataupun guru di Shah Alam, ataupun di Kuala Lumpur, ataupun di Kelantan, ataupun di Al-Ustaz, anak murid di Amerika. Subhanallah. Ini antara bentuk teknologi yang memudahkan insan. InsyaAllah siapa-siapa yang buat teknologi ini, insyaAllah dia juga termasuk orang yang dapat kebaikan daripada teknologi yang dia invent ini. Tapi orang yang zaman yang tidak ada internet, zaman yang tidak ada sistem ataupun teknologi telekomunikasi yang canggih sebagaimana yang kita saksikan yang ada depan mata kita zaman sekarang, mereka menempuh kesusahan dan kepayahan serta keberitan yang lebih lagi daripada kita untuk mendapatkan satu segulung ilmu. Maka sudah tentu pulangannya lebih besar, sebab keringat yang dia korbankan lebih besar daripada kita. Maka sebab itu ilmu juga termasuk antara benda yang diberi kelebihan oleh Allah Azza wa Jal untuk menjadi hal yang terus berterusan kita mendapat pahala daripada ilmu yang kita dapat. Begitu juga anak yang saleh. Ingat senang ke nak besarkan anak yang saleh? Yang benar-benar anak saleh ni siapa? Anak yang bertakwa kepada Allah. Apa definisi anak saleh? Tidak ada lain dan tidak bukan melainkan anak yang bertakwa kepada Allah. Anak yang bertakwa kepada Allah ni anak yang macam mana? Di depan ibu bapa mereka saleh. Di belakang ibu bapa mereka tetap saleh. Itu anak yang saleh. Bukan depan ibu bapa pergi masjid, kan, pergi surau, pakai kopiah, serban, shimar, minyak atar, Quran tak lepas kat tangan, kan, tasbih tak lepas kat jari, tapi balik je ke bandar, habis, hilang. Orang kata hilang lenyap, hancur lebur, tak ada lah semua, kan? Kopiah terbang. Tak apalah, kita bukan nak pertikaikan, perdebatkan isu kopiah penanda kepada salah. Tak, maksudnya umumnya adat orang Malaysia ni dan kebanyakan umat Islam zaman sekarang, kopiah itu menunjuk kepada seseorang yang mutadayyin, yang orang ada agama. Adapun secara asasnya
Kopiah itu tidaklah menunjukkan orang itu pasti orang yang beragama. Bahkan ramai orang yang pada raut wajah ataupun external appearance dia, penampilan luaran dia orang macam orang biasa, pakai kemeja, seluar biasa, tapi dia lebih bertakwa mungkin jauh daripada orang yang ada serban dan berjubah putih sepanjang waktu. Kerana takwa itu siapa yang tahu? Allah Azza wa Jalla. Takwa itu Allah saja yang tahu. Sebab itu anak salihnya anak yang bertakwa. Di depan ibu bapa mereka bertakwa kepada Allah. Dia salat, dia bangun malam, dia tidak pernah nak menunjuk kepada ibu bapa, tapi nak kepada Allah Azza wa Jalla. Balik meninggalkan ibu bapa mereka berseorangan ke, dengan family dia ke, dia tetap bertakwa. Dia tidak berlakon depan ibu bapa dia, meninggalkan ibu bapa dia, dia jadi orang makhluk lain, spesies lain. Dia jadi macam orang ada penyakit skizofrenik. Dia ada dua identiti berbeza. So ini bukan anak saleh. Ini anak yang ada ciri-ciri kemunafikan kepadanya. Maka nak melahirkan generasi saleh ini mudah ke susah? Uish, susah. Ada orang kena spend beratus-ratus ribu mungkin untuk didik anak dia. Mungkin orang kaya, dia takut dia tak berjaya nak didik anak dia, dia spend mereka hantar international school atau Islamic school, private school yang bayar 1,000 sebulan, lagi mahal daripada yuran universiti, untuk pastikan anak dia ni membangun bersama bi'ah yang salihah, duduk dalam suasana yang quarantine, dikuarantinkan dengan budak-budak muda-mudi yang salihah juga. Maka jadilah dia bila remaja yang salih. InsyaAllah, alhamdulillah, itu antara usaha. Ada orang yang mungkin tak mampu, tak ada duit, maka dia pun hantarlah anak ke sekolah rendah biasa, sekolah kebangsaan biasa, terpaksa menanggung keresahan, kerisauan, anak aku berkawan dengan siapa. Tapi dia balik je, dia terus terbiah anak dia, mengajar pula, ini akhlak yang baik, ini sunnahnya, ini akidah yang sahih. Anak aku pegang macam ni. Kat sekolah, belajarlah apa yang cikgu ajar, hormat guru. Itu bukan hal yang mudah, itu hal yang susah. So nak membangunkan anak yang salih, satu effort yang sangat besar. Yang wallahu ta'ala alam apa yang perlu sebenarnya seorang itu belanjakan untuk dia lahirkan seorang anak yang salih. Yang salih depan mata dia, yang salih di belakang dia, yang salih di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka layaklah anak yang salih ini hasil daripada kesusahan dan keperihan ibu bapa mati pun, apa yang anak salih itu buat dari segi doa untuk kebaikan akan dapat kepada ibu bapanya yang susah payah melahirkan dan membesarkannya. Kerana anak ini dia tak akan jadi salih kecuali ibu bapanya yang salih. Dia tak akan tiba-tiba, kecuali Allah rahmati. Kita tak kata secara mutlak anak itu confirm datang daripada baka yang tidak salih, tiba-tiba confirm dia pun jadi sewing juga. Jika ada rahmat dari Allah, namun ghalibnya, kebarangkalian yang besarnya, anak yang salih lahir daripada didikan, tarbiyah, susah payah kedua ibu bapa yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulnya. Itu kebiasaannya. Itu kebiasaannya. Maka kita kembali kepada kelebihan ilmu tadi dalam fiqhul hadis yang keempat. Pentingnya untuk al-istikthar, memperbanyakkan ilmu. Bila ilmu banyak, baru boleh kita sampaikan dengan banyak. So barulah banyak saham kita. Itulah sifatnya, sedikit dan banyak. Wat-targhib fi tawrithihi bit-ta'lim wat-tasnif wal-idah. Dan targhib, anjuran, gesaan, suruhan untuk tawrith, mewariskan ilmu. Sama ada dari segi pengajaran, mengajar orang lain, wat-tasnif, menulis, mengarang ilmu itu untuk bacaan orang lain, wal-idah, ataupun kita memberi maklumat dan juga penerangan kepada orang lain. Sebagaimana yang saya sebut sebelum tadi, belajar jangan hadkan diri kita, aku nak jadi muta'allim saja, aku nak jadi muallim juga, aku pun nak jadi orang yang boleh mengajar orang lain.
Mungkin tak mengajar secara benda yang kompleks, cukup mengajarkan benda yang simple agar orang yang langsung tak faham siapa itu Allah sebenarnya, apa itu agama Islam yang sebenarnya, siapa itu Muhammad, bagaimana beriman dengan Muhammad. Paling tidak, sebagaimana kita nak fahamkan orang sedangkan kita tidak menuntut ilmu. Sebab itu nak dapat kelebihan ilmun yuntafa'u bihi ini, ilmu yang dimanfaatkan ini, kita kenalah dulu, terlebih dahulu berilmu, barulah kita boleh sampaikan orang lain akan ilmu yang kita ada itu. Yang kelima, wa fihi anna ad-du'a was-sadaqata yasilu thawabuhuma ila al-mayyit. Dan di sana juga dalam hadis sesungguhnya disebut, diterangkan bahawa doa, sedekah, doa dan sedekah itu sampai pahala keduanya kepada si mati. Si mati yang telah yang didoakan dan si mati yang juga sedekahnya ada ditinggalkan setelah dia meninggal. Yang keenam, al-hathu ala tarbiyatil abna'i. Al-hathu ala tarbiyatil abna'i wa ta'limihim liyakunu salihin. Apa ni? Saya dah terangkan tadi dengan panjang lebar. Menitik beratan kita tentang untuk mentarbiah anak-anak kita dan mengajarkan mereka untuk menjadi anak-anak yang salih. Sebab itu di awal sesi pengajian kita, dalam perbincangan kita dalam Al-Adabul Mufrad ini, kita ada bincangkan sedikit definisi al-adab apa, kan? Saya ada bacakan, saya ada nukilkan perkataan daripada Ali radhiyallahu anhu dalam mentafsirkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jauhkanlah diri kamu, anfusakum wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu, anak pinak kamu, isteri-isteri kamu daripada api neraka. Ke Ali radhiyallahu an, antaranya mentafsir, dia menyebut allimuhum ad-din wa adibuhum, ajarkan mereka agama dan adibuhum, dan adabkan mereka, dan ajarkan mereka adab. Ali tidak menyebut allimuhum az-zira'ah, ajarkan mereka macam mana nak bercucuk tanam. Alimuhum al-harb wal khida', ajarkan mereka ilmu peperangan dan juga strategi perang. Walaupun benda itu kita nafikan hal-hal yang penting dalam agama, namun prioriti, kita bercakap tentang prioriti dalam agama, aulawiyah, keutamaan dalam agama. Keutamaan adalah mengajarkan anak-anak kita agama. Agamalah yang boleh membebaskan mereka daripada kejahilan, mengangkat darjat mereka kepada orang yang berilmu dan beriman, sebagaimana yang Allah sebut dalam ayat yang lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat darjat orang yang beriman dan juga orang yang ada ilmu dari kalangan kalian ke beberapa darjat. Dengan ilmu lah manusia, ilmu yang difokuskan sini, ilmu agama, membezakan insan tentang hak dan tentang kebatilan, yang akan menyelamatkan mereka daripada terbabas kepada as-subul, ya. Sebagaimana yang Nabi sebut apabila mentafsirkan ayat, wala tattabi'us subula, jangan ikut subul, janganlah kamu mengikut jalan-jalan yang selain daripada hada sirati mustaqimah, daripada jalan aku yang lurus ini. Yang mampu apa? Agama lah yang mampu membimbing, yang menjadi steering kita, yang menjadi kompas radar kita, yang menjadi GPS kita untuk kita sampai kepada destinasi yang lurus, iaitu al-haq, yakni Allah Azza wa Jalla. Maka kita kena tarbiyah anak-anak kita. Sudah pasti sebelum mentarbiah anak-anak, sebelum kita mengajarkan anak-anak menjadi salih, kita dahulu kenalah thabatkan diri kita, kena kuatkan diri kita untuk terus menjadi insan yang salih juga. Bukan salih nak didik anak jadi salih tapi kita aku tak salih pun tak apalah, itu hal yang mustahil.
Bagaimana ayam boleh mengerang keluar anak itik? Kan? So ayam dia akan keluar anak ayam. So lelaki yang saleh, bapa yang saleh, ibu yang salihah, insya-Allah pasti akan keluar dari zuriatnya jika dia berusaha lah. Jika dia tak berusaha ataupun dengan tidak keizinan Allah, maka anaknya juga tidak akan ending sebagai anak yang saleh. Nanti kita kena perbanyakkan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami, aku dan juga anak-anakku dariku muqimis salah, daripada kalangan orang yang mendirikan salat, dan terimalah doa-doaku ya Allah. Perbanyakkan doa-doa yang warid dalam Quran dan Sunnah dalam berkaitan tentang mendidik anak-anak untuk menjadi anak-anak yang saleh. Kerana anak saleh inilah yang akan mendoakan kebaikan untuk kita, yang akan mengingati kita mengembalikan nostalgia kebaikan kita kepada mereka. Lalu mereka akan terdetik kesayuan, keharuan untuk mereka mengangkat tangan, ya Allah, ibuku, bapaku susah payah untuk mendidikku, mensekolahkanku, berbelanja untukku. Dengan titik peluh ini, ya Allah, ampunkanlah mereka. Hanya anak saleh yang mampu melakukan hal demikian, mampu terfikir untuk melakukan hal yang demikian, insya-Allah. Yang ketujuh, fiqhul hadis yang terakhir untuk hadis ini, hadis yang ke-38. Wa fihi fadilatul zawaj min al-mar'ati as-salihati li talab al-walad as-salih ad-da'i fi dhahr al-ghaib. Di sana ada satu kelebihan dan keutamaan, kita katakan bukan setakat kelebihan, keutamaan bahkan untuk menikahi perempuan yang saleh. Juga secara bertentangannya menikahi lelaki-lelaki yang saleh, untuk kita mendapatkan zuriat yang saleh dan salihah yang bakal mendoakan kita esok kelak. Sebab itu mewujudkan ataupun membangunkan generasi yang saleh-salihah bermula dari diri kita. Contoh, ada ikhwah yang sedang menonton, hafizakumullah, mungkin ada yang belum berkahwin, belum menikah. Ia bermula dari diri kita. Perhiasi diri kita dengan kebaikan, dengan agama, agar kita menjadi insan yang saleh sejak bujang lagi. Maka kita cari pasangan yang saleh dan juga salihah, lalu kita nikahi, insya-Allah. Daripada situ, jika kita maintain konsisten istiqamah dengan kebaikan, ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah, insya-Allah anak-anak kita juga Allah akan permudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita, terutama dalam menghadapi gelombang zaman akhir zaman ini yang penuh dengan fitnah. Maka ketakwaan, bekalnya hanya ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebut, berbekallah kalian dengan bekalan takwa, kerana sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Maka takwalah yang menjadi bekalan terbaik untuk kita didik diri kita, didik isteri kita, lalu ia menghasilkan keluarga yang saleh, insya-Allah. Demikian hadis yang ke-38. Kita pergi hadis yang ke-39. Hadis masih lagi dalam bab melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa setelah mereka meninggal dunia. Hadis yang berbunyi, haddatsana Yasarah bin Safwan qala haddatsana Muhammad bin Muslim an Amr an Ikrimah an Ibn Abbas anna rajulan qala ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat wa lam tusi afayanfa'uha an atasaddaqa anha, qala na'am. Hadis ini hadis sahih, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis yang disampaikan oleh Ibn Abbas, beliau menceritakan sesungguhnya datang seorang lelaki, anna rajulan qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, inna ummi tuwfiyat, sesungguhnya ibuku telah meninggal, ibuku telah mati, telah meninggal dunia, telah wafat, walam tusi, dan dia tidak pernah ataupun tidak sempat untuk meninggalkan apa-apa wasiat. Afa yanfa'uha an atasaddaqa anha,
apakah ada di sana manfaat untuknya untuk aku bersedekah bagi pihaknya? Maka Nabi sebut, qala na'am. Maka Nabi sebut, ya, sudah pasti ada manfaat untuk ibu kamu yang telah meninggal, untuk kamu bersedekah untuknya. Baik, demikian hadis yang ke-39. Kita pergi kepada fiqhul hadis. Hadis itu tidak ada syarahul kalimat, kerana kalimah-kalimahnya insya-Allah kalimah yang biasa, yang mudah untuk kita fahami. Ada satu fiqhul hadis, kefahaman daripada hadis ini, fihi jawazus sadaqati 'anil mayyit wa anna dhalika yanfa'uhu biwusuli thawab sadaqati ilaih. Di sana ada dalil bahawa harus untuk bersedekah bagi pihak si mati, dan hal yang demikian, wa anna dhalika yanfa'u, hal yang demikian memberi manfaat kepada si mati tersebut. Wa anna dhalika yanfa'u bi wusuli thawab sadaqati, dengan sampainya pahala kepada si mati. Baik, isu ini ataupun perbincangan tentang wusul thawab sadaqah ini, sampainya doa, sampainya sedekah, ini dibincangkan oleh para ulama secara panjang lebar, dan di sana ada beberapa pendapat. Kita tak nafikan khilaf di kalangan ulama, namun asasnya kita kembali kepada nombor satu, apa? Al-Quran. Apa yang Al-Quran sebut tentang ini? Al-Quran sebut, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah insan itu untuknya apa yang telah dia usahakan. Namun apabila kita bercakap tentang hukum secara komprehensif, sebab tu di awal perbincangan tadi saya sebutkan, apabila kita nak memahami, mengkonklusikan sesuatu hukum tentang sesuatu isu, kita perlulah mengumpulkan semua adillah yang ada, dalil-dalil yang ada. Tidak cukup untuk kita bersandarkan ataupun berpaksikan satu dalil, satu hadis atau satu ayat Quran, maka kita konkludkan. Begitulah sunnah para ulama, begitulah sunnah para mujtahidun dalam berijtihad untuk mengeluar dan mengistinbatkan sesuatu hukum. Dan secara jujurnya, saya bukanlah dia kena mujtahid, namun para ulama telah membincangkan hal ini secara tuntas, secara baik. Di sana ada beberapa perbezaan pendapat yang kita insya-Allah boleh dapat manfaat daripadanya. Namun kita kembali kepada dasar ayat Al-Quran yang asas, itu wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah insan itu dia dapat apa yang dia usahakan. Dalam hadis ini, seorang lelaki menceritakan ibunya. Ini dia ni anak kepada ibunya, sudah pasti. Inna ummi, katanya ibuhu tuwfiyat walam tusi. Dan dia tak sempat, mungkin aku fikir dia tak sempat nak berwasiat. Karena dalam hadis lain ada beberapa hadis yang mirip dengan hadis ini. Ibuku meninggal dan dia tak sempat untuk berwasiat, dan aku fikir jika dia sempat, dia pasti akan mewasiatkan aku untuk bersedekah. Maka di sana ada perbincangan ulama. Adakah sampai pahala doa satu bab, pahala amalan dari bentuk sedekah si orang hidup untuk si mati, adakah sampai atau tidak? Ada beberapa pendapat merentasi mazhab. Perbincangannya agak panjang. InsyaAllah secara detail saya akan bawakan perbincangan itu secara bentuk point dan konklusi pada minggu hadapan atau pada 2 minggu lagi. InsyaAllah boleh kita bertemu, kerana ia memerlukan satu perbincangan yang agak panjang dan tuntas. Ia akan mengambil masa yang sedikit lama. Maka secara generalnya, secara asasnya begitulah. Antaranya disebutkan bahawa hadis ini adalah mengisahkan tentang anak yang meminta untuk ibunya.
Jika kita undur sedikit perbincangan kita tadi, kita rewind, reverse sikit, antara tiga hal yang tidak terputus dari seorang hamba setelah dia meninggal ialah yang Allah beri kelebihan. Dan saya terangkan satu persatu kenapa tiga perkara ini diberi kelebihan. Kerana untuk mendapatkan tiga ini semuanya perlu melalui perjalanan dan pergelutan yang susah. Antaranya sedekah yang berterusan. Daripada harta, untuk mendapat harta yang halal bukan mudah. Dan juga anak, yang juga ilmu yang bermanfaat. Untuk mendapatkan ilmu agar kita dapat memberi manfaat kepada insan lain, ia melalui jalan yang sukar. Seterusnya, anak yang saleh mendoakan untuk kebaikan kedua ibu bapanya. Maka anak yang saleh ini, dia mendapat, si mati mendapatkan kelebihan daripada anak yang saleh ini kerana hasil usahanya. Maka hasil usaha si ibu yang mati ini, yang pada tanggapan anaknya, ibunya terlupa mungkin untuk memberi pesanan kepadanya, untuk tolonglah bersedekah, ada sikit harta aku, tolonglah sedekahkan untuk aku setelah aku meninggal. Itu antara penerangan oleh para ulama untuk sinkroniskan dengan bab wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah insan itu dia dapat ganjaran kebaikan daripada apa yang dia kerjakan. Maka si ibu itu meninggalkan harta dan dia meninggalkan dunia. Si anak ambil harta itu sedekah untuk dia. Dan anak itu dia fikir macam tu kerana dia anak yang saleh, sudah pasti. Anak yang saleh dia tidak akan terfikir untuk memberi ihsan untuk ibunya walaupun setelah ibunya meninggal. Kerana anak yang tidak saleh bukan setakat nak ihsan untuk ibunya setelah ibunya meninggal, ibunya hidup pun dia tak ihsan pun. Tak pernah bercara pun. Tak pernah peduli pun. Dan takbirlah ibu aku, dia ada bapak aku. Dia ada bapak dah, bapak cara. Kan? Duk kalut apa? Kata-kata duk kalut apa? Ada ayah jaga. Kan? Tapi anak yang saleh, yang mana saya sebut tadi, anak yang saleh ni siapa? Anak yang bertakwa kepada Allah. Dia saleh di hadapan ibunya. Dia saleh waktu ibunya hidup. Dia juga saleh sepeninggalan ibunya. Dia saleh saat bapanya hidup. Dia juga saleh sepeninggalan bapanya. Maka dia berfikir, bapa aku banyak harta ni, saya nak buat apa harta? Aku pasti kalau dia tahu dia ni meninggal bila, dia pasti akan suruh aku ambil harta dia, akan infak untuknya. Begitulah perbincangan antaranya perbincangan. Namun kita tak nafikan, di sana ada pendapat bahawa sampai pahala yang selain daripada anak, maksudnya kawan nak bersedekah kepada bapanya, kawan nak bersedekah kepada kawannya, merentasi hubungan kekeluargaan, ada juga pendapat yang mengatakan ia sampai. Secara detail insya-Allah kita akan berbincang tentang isu ini. Saya akan insya-Allah susunkan dalam bentuk poin pendapat para ulama, serta konklusi yang kita dapat, manfaat dan faedah daripada poin-poin yang saya utarakan insya-Allah nanti. Baik, kita dah pergi dalam 5 hadis. Ini hadis yang ke-39, kita habis bab yang ke-19, bab birrul walidain, bab berbuat baik kepada kedua ibu bapa walaupun setelah kematian mereka berdua. Kita pergi kepada satu lagi hadis yang bab ke-20. Okey. Hadis ada 2 bab ke-20. Satu hadis dhaif. Kita pergi ni highlight macam tu je sebab memang kita manhaj dalam perbincangan ini kita tak singgah lama kepada hadis yang dhaif. Sekadar meraihkan penulis kitab yang memasukkan hadis tersebut juga. Bab bir man kana yasiluhu abu. Bab berbuat baik kepada orang yang melakukan ataupun orang yang menghubungkan silaturahmi dengan kedua ibu bapanya. Baik, secara ringkas, masa tidak berapa mengizinkan. Hadis yang ke-41, hadis daripada
an Ibnu Umar an Rasulullah SAW qala inna abarra albir an yasila ar-rajulu ahla wuddi abihi. Ibnu Umar berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kebaikan berbuat baik ialah apabila seorang lelaki itu, anak itu menyambung silaturahmi dengan orang yang dikasihi dan dicintai dan disayang oleh ibu bapanya, baik dari kalangan sanak saudara maupun dari kalangan bukan sanak saudara, kawan-kawan biasa. Maka antara kebaikan yang boleh kita sambung untuk berlaku baik kepada ibu bapa kita setelah mereka meninggal ialah meneruskan silaturahmi dengan kawan-kawannya atau dengan ahli keluarga yang mungkin jauh, walaupun telah meninggal ibu bapa kita, kita sambung lagi silaturahmi tersebut. InsyaAllah kita akan perincikan tentang hadis yang ke-41 ini dalam bab ke-20 pada pertemuan yang akan datang. Sekian saja untuk kali ini. Wallahu a'lam. Baik, satu soalan, satu. Macam mana dengan sebagian mentaliti orang-orang yang kaya, dia menganggap dia tahu dia banyak buat dosa, banyak buat salah silap, dan dia menganggap cukup untuk dia beramal dengan sedekah, infak apa semua. Jazakallah khairan. Ada soalan. Ini mentaliti yang perlu kita perbetulkan. Ia satu mentaliti yang tidak sihat. Saya anggap ia tidak sihat, kerana amalan ini tidaklah terbatas kepada sedekah semata-mata. Kita tak nafikan sedekah itu salah satu cabang kepada amal salih. Bahkan ada banyak kelebihan sedekah melalui hadis-hadis yang bakal kita lalui nanti, yang tidak ingin saya panjangkan tentang fadilat bersedekah. Namun apa makna sedekah jika hal-hal yang lebih utama daripada sedekah kita tidak langsaikan? Ini tuntutan Allah, salat, berzakat. Bahkan zakat lebih utama dari sedekah. Zakat itu satu kefarduan, satu kewajipan, satu hak kepada harta kita untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak, yang lain di kalangan asnaf. Adapun sedekah ia satu bentuk ikhtiari, bentuk pilihan. Mereka yang tinggi imannya, yang tidak kerikut. Orang yang tinggi iman dia tidak kerikut. Orang yang rendah imannya dia rasa RM50 itu satu yang besar. Sedangkan RM50 itu dia bahagi, Allah janjikan dia tidak akan hilang begitu saja. Ia akan terus mendapat kelebihan daripada RM50, dan Allah gandakan bukan setakat pahala yang tidak nampak, bahkan Allah gandakan kebaikan untuknya di dunia. Namun sedekah ini salah satu cabang bentuk pilihan untuk kita lakukan, untuk menambah top up kepada amalan-amalan kita. Namun apabila kita kata mentaliti hanya cukup bila aku kaya, aku sedekah, bagi duit ke orang makan anak yatim, bagi anak-anak sekolah, bagi infak seorang bina masjid. Ini satu salah faham kepada hadis ini. Mungkin dia faham dari hadis, alhamdulillah dia dapat manfaat daripada hadis yang kita baca tadi. 3 hal yang tidak terputus kebaikannya setelah meninggal orang itu, 3 perkara ini. Tapi ia telah sedikit salah faham. Ia perlu diperbetulkan sikit alignment kefahaman tersebut, bahawa tidak cukup dengan 3 hal ini untuk pastikan kebaikan kita di akhirat. Walaupun mungkin 3 hal ini berjalan, walaupun ilmu, manfaat, mungkin kita ada anak yang saleh mendoakan kita, sedekah jariah duduk berterusan, tapi hal-hal lain pun Allah ambil kira juga. 3 hal ni antara hal yang boleh tolong top up kita esok walaupun kita dah meninggal. Sebab apa? Urusan lain yang di dunia kita tinggal tak ada faedah, close case. Tapi 3 hal ini yang masih berterusan memberi manfaat kepada kita, memberi pahala kepada kita. Tapi itu cerita beri pahala. Tapi cerita lain yang dari segi kewajipan kita kepada Allah Azza wa Jalla yang perlu kita lansaikan dari segi salat, zakat, haji, melakukan kebaikan, meninggalkan kemaksiatan pun kita kena titik beratkan juga. So mentaliti yang saya cakap tadi, yang ditanya tadi, satu mentaliti yang tidak sihat sebenarnya. Hanya fikir aku nak dapat kebaikan hanya dengan infak, bagi harta anak yatim, bagi sedekah, kerana itu akan jadi pahala dan saham untuk aku. Ia mungkin akan insya-Allah menjadi saham, namun hal yang lain yang lebih utama daripada sedekah perlu kita pastikan ia clear di sisi Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Selain sedekah, boleh tak kita ibadah korban niatkan untuk ayah dan ibu yang dah meninggal? Korban untuk ayah dan ibu, ada pendapat yang membolehkan, mengharuskan korban
untuk ibunda ataupun ayahanda telah meninggal, dan ia termasuk dalam topik yang bakal kita bicarakan nanti. Ada hadis yang dikatakan nazar, untuk bayar nazar untuk ibu dan sebagainya. Itu antara poin yang akan saya perincikan dalam poin minggu hadapan. Di bawah kita masuk mungkin bab khas minggu hadapan, ahkam yang berkaitan dengan wusulu thawab al-mayyit, sampainya pahala si mati. Mungkin kita kata sesi khas sempena dengan sampainya kita dalam topik yang berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebentar tadi. InsyaAllah saya akan jawab dalam sesi yang akan datang secara terperinci berdasarkan dalil-dalil dan perbincangan para ulama, insyaAllah. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadha. Ada soalan lagi? Contohnya kalau kita infak ke masjid-masjid untuk membina masjid-masjid dan madrasah, tapi akhirnya kita dapati masjid tu membuat perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara berwafat dan sebagainya. Khair. Sebagaimana saya sebut tadi, asas kepada isu sampainya pahala kepada si mati adalah wa alaysa lil insani illa ma sa'a, ayat, dan tidaklah seorang insan itu dapat apa yang dia usahakan. Begitu juga dengan hal dosa. Ayat yang menjadi asas kepada isu dosa ini adalah wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidaklah kita menanggung dosa hasil daripada orang lain. Okay, mungkin kita antara pengasas kepada bangunan tersebut, masjid, surau, sekolah, tapi setelah kita meninggal, tak ada orang yang bercara, tak ada orang peduli, tak ada orang yang maintain, tak ada orang yang manage, tak ada proper administration, tiba-tiba beralih daripada pusat kebaikan menjadi pusat maksiat. Tak kira lah maksiat itu dari bentuk bid'ah, khurafat, kesyirikan, munkarat, fahsya. InsyaAllah kita tidak akan dipertanggungjawabkan atas segala kemungkaran yang berlaku. Namun kita kata itu juga berdasarkan hisab Allah Azza wa Jalla. Mungkin kebaikan terhenti, dan mungkin juga ia terus berjalan dengan apa bentuk juga manfaat-manfaat yang ada pada bangunan tersebut untuk insan yang ada. Mungkin dari segi bukan manfaat dia buat syirik itu bukan manfaat lah. Mungkin manfaat dia boleh berteduh rehat. Walaupun lepas dia berteduh rehat tu dia bangun buat maksiat, buat syirik ke, buat bid'ah ke, itu sudah pasti tidak ada manfaat. Dan tidak juga si pemberi infak itu menanggung dosa tersebut, unless dia pun berniat masa dia infak tu, dia berinfak untuk majlis sekian, majlis bid'ah sekian, program bid'ah, khurafat, syirik sekian, maka dia dapatlah pahala, dia dapatlah dosa daripada apa yang dia kerjakan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.